satu wanita. Sopo deh? Hiyat fong. Lepas lompat, dapat fulus, sekarang dapat datuk pula. Muslimah nih. Minta maaf dah. Wanita. Kita bagi peluang berkempen dua pengajar diadun, tiba-tiba dapat fulus, khianat, lompat. Kemudian dia belum cukup dengan satu, tambah dua pula, tambah satu lagi. Mana adun daripada Malim Nawar, sopo deh? Kasmen Dasin. Susah nak sebut namanya, kepala pusing lah. Kerana apa? Duit, fulus. Kemudian siapa lagi? Dalam PKR, Masya Allah, akad teman. Zaharin. Semalam Zaharin berceramah di Jalan Kebun. Saya berceramah sebelah, Zaharin sebelah. Saya sama Wabi Nuriza. Zaharin sebelah. Nak bergaduh. Tapi Amno tak sampai 100, tuan-tuan. Kita 500 lebih. Wah, ini tak lama dah. Zulkifli Nordin, Eza, Wijukiok. Cino pun ono akeh temen Cino. Tanti be, Cino maning. Wong Aren sapa? Wong Aren. Gopala Kisnen. Ramai. Dulu saya selalu puji PAS, Parti Islam Malaysia. Membangun bersama Islam dengan tabiannya bersama Islam. Kukuh mengekalkan sijil bersih sehingga hari itu, tetapi terjejas sedikit mutakhir ini. Ada pula seorang insan kawan saya, aduh Masya Allah. Saya malu lah tuan-tuan. Kawan saya bermati-mati campaign untuk dia tu. Siapa dia? DHA. Sekarang dia berjuang orang yang nombor 1 akidah terbaik Malaysia, nombor wahid DHA. Lain orang Islam yang lain macam saya pula. Abang Madin semua dah terpesong akidah. Dah terpesong, iman dah tak ada. Hanya dia seorang. Ini sebab apa tuan-tuan? Ini semua pembohongan. Kerana apa? Kerana fulus. Orang-orang macam ini, tuan-tuan, kita biarkan mereka pergi. Bersihkan uang-uang seperti ini, oportunis dalam Pakatan Rakyat sebelum pilihan raya. Kita bersihkan sebersih-bersihnya. Boleh? Biar mereka pergi. Malam ni ada siapa nak lompat-lompat lah. Kalau tak boleh tahan dengan cobaan, halangan, ujian, Abang Mas Abu masuk IST. Masuk IST sama siapa? Pengurusi DAP, Kapaseng. Betul? Bakal saya betul. Kawan satu bilik. Dengan Kapaseng. Sampai hari ini pun Abang Mas Abu tetap istiqamah dalam perjuangan, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah pemimpin sejati. Ada orang pindah terjun, menang sajalah, aksen dah macam ya. Malam ini saya berdiri di sini, tuan-tuan. Bukan saya hebat. Saya berdiri di sini atas kapasiti sebagai adun sekincan adalah kerana dukungan, sokongan daripada rakyat. Betul ke tidak? Jadi pemimpin yang lompat kayak kotok, mencolok ngomong kayak kotok, macam kata itu, biar raya akan datang. Saya minta semua kawan-kawan kita kalahkan mereka di setiap kawasan yang mereka tanding. Boleh ke tak boleh? Orang yang pentingkan kebendaan, fulus ini, duit kasa, mata duitan ini, fulus di dunia, wah mampus di akhirat. Saya bagi satu pantun Jawa lah, nyongai pantun Jawa Sici. Bagi orang-orang yang lompat macam ini, wong melompat mengkhianat parti, orang amanah karo pengundi. Orang yang melompat mengkhianat parti, tidak amanah kepada pengundi. Asyik dan dunia pun wong wis benci, dan akhirat esok ngerokok yang tadi. Di dunia pun orang nak benci, di akhirat besok neraka lah yang menanti orang macam ni. Biar tuan-tuan, kita sabar. Sabar itu sebahagian daripada iman. Sabar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, soal lompat-lompat ini kita biarkan. Tapi sekarang Najib gunakan ini untuk tarik lebih ramai orang lompat. Biar kita kena berjaga-jaga dan berwaspada.
perjuangan kita, gembelingkan tenaga kita, kerja kuat, hubungan di kalangan Pakatan Rakyat, mufakatnya kita semakin kukuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu, kalau dulu orang DAP kayak nyong iki, ada ceramah yang berurung kawasan majoriti Melayu kayak kui, tahu palahun orang kenal. Setuju? Dulu kalau macam orang macam saya, Cina komunis kan kata komunis. Abang Mak dulu keluarga saya tu. Komunis ini nak berceramah di kawasan Melayu, boleh ke? Tak boleh. Bendera DAP nak pacak. Pacak sekarang, besok hilang 3. Ini. Tapi selepas 2008, anjakan daripada pengundi-pengundi di Malaysia ini, tuan-tuan, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kelantan, Kedah, ada hikmahnya. Dan kami di dalam Pakatan Rakyat PAS, DAP, PKR bekerjasama menghormati antara satu sama lain, dan dalam tempoh 4 tahun ini mufakat kita semakin kukuh. Kita sekarang ini bagaikan pinang di belah dua. UMNO, MCA cuba gunakan isu tertentu untuk pecah belahkan kita, tapi mereka tak berjaya. Baru-baru ni MCA gunakan surat khabar Cina, The Star, Inggeris dan sebagainya, gunakan satu isu apa? Isu hudud. Kalau dulu isu hudud dengan DAP dengan PAS ini, tuan-tuan, saya pergi sebelah kanan, Mas Abu pergi sebelah kiri dah. Tak boleh duduk sama, sebab kita tak boleh mencapai satu kata sepakat ataupun persefahaman menghormati antara satu sama lain. Itu dulu zaman jahiliah. Tapi syukur alhamdulillah sekarang ini kita tak termakan dengan umpan-umpan seperti ini. Inilah di dalam Pakatan Rakyat ini mendewasakan kita, tuan-tuan. DAP dah matang, PAS pun dah matang berpolitik. Asam garamnya semua, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan putus asa, teruskan perjuangan. Mereka gunakan hudud, tetapi MCA Chua Soleh semakin hari semakin senyap dengan isu hudud. Mereka cuba menggunakan isu hudud untuk pecahkan DAP dan PAS, kerana mereka tahu think tanknya UMNO, Najib Tun Razak beritahu tiada cara lain selain mengaitkan Anwar, dan keduanya mempecahkan kekuatan mufakat Pakatan Rakyat baru UMNO dapat bertahan biar raya akan datang. Kalau tidak, Pakatan Rakyat semakin kuat, Anwar Ibrahim semakin kuat, tiada esok untukmu. Dan saya cukup yakin mereka gunakan isu ini untuk pecahkan kita, tetapi kita tidak berpecah. Dan isu yang digunakan hudud, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, dia bilang lama pun bagi tahu pendirian soal hudud. Dia tolak hudud sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan perlembagaan. Ini lama kita menyatakan, dan PAS juga menghormati pandangan kita, kita juga menghormati pandangan PAS. Tetapi mereka cuba laga-lagakan. Yang saya pelik sebagai bukan Islam, saya ini kafir. Bukan Islam. Saya pelik, hairan sebab apa? UMNO juga tolak hudud. Kalau dia tolak biasa lah, Cina Maya, betul? Ini UMNO pun menolak lari dengan hudud. UMNO pun tolak. UMNO ini pejuang Islam kan? Ini permasalahannya. Dan mereka seolah-olah bangga kerana mereka tahu hudud ini akan pecahkan PAS dengan DAP. Ini umpama Najib dan Rosmah dengan C4-nya. C4, bom C4, mereka lontarkan bom C4 ke arah Pakatan Rakyat, lompatnya. Tetapi bom itu sampai ke kawasan Pakatan Rakyat, belum sempat dia meletup, kita dah kutip kembali, kita balik senjata makan tuan, meletup di peringkat barisan nasional. Syukur alhamdulillah. Kita tak berpecah, tetapi mereka berpecah. Jadi tuan-tuan dan puan, ada apa-apa masalah yang berlaku di Pakatan Rakyat, kita merujuk balik buku Jingga. Satu, yang keduanya kita ada pimpinan Majlis Tertinggi Pakatan Rakyat. Jadi tak ada masalah. Hubungan antara kami tak ada masalah. Maka dengan itu bagaimana UMNO nak adakan pilihan raya? Tak boleh. Najib cari tarik, cari momok 10 kali pun tak boleh. Boleh momok, tekan Jawa, tekan Ponorogo, takut Rosmah Momondi. Orang itu tarik ni, tak dapat tarik.
Dan akhirnya sekarang mereka cuba apa? Tuan-tuan dan puan-puan kena jaga. Walaupun 1 hari bulan 9 hari bulan 1 Datuk Seri Anwar dibebaskan oleh mahkamah dengan tuduhan langgar pintu belakang. Saya pelik. Kawan-kawan Cina selalu tanya saya, kenapa Malaysia ni main politik selalu main langgar belakang? Politik tak, kenapa you tak perjuangkan soal debat, bahas soal ekonomi, soal kebudayaan, soal pendidikan, soal halal 7 negara? Kenapa soal langgar belakang? Saya beritahu, ini kerja jahat UMNO. Mereka tuduh Anwar tahun 1998 Mahathir dengan isu liwat. Anggap orang cowok liwat tu melalui situ. Orang Cina kata liwat tu langgar belakang. Keretanya Anwar Ibrahim tak ada brek. Bukan sekali, 2 kali dia tuduh, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi manusia bisa merancang, tetapi Tuhan Maha Kuasa yang menentukan. Tuhan hakim terbuka hati dengan bukti-buktinya yang rapuh, yang dicipta-cipta itu, akhirnya membebaskan Anwar Ibrahim dengan tuduhan tersebut. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh lega sementara waktu, tetapi harus waspada, harus berwaspada, kerana buat mereka ini UMNO sudah lama 13 tahun bergantung kepada isu langgar belakang, isu Anwar Ibrahim untuk survival politik mereka. Mereka masuk ke kampung di Bera, di Lui, di mana-mana, di Teriang, masuk ke kampung, di Sabah Menam, di Sekincan, beritahu masyarakat Melayu, Mbak Yu, Wak-Wak, kawan-kawan Melayu, kononnya Anwar Ibrahim tidak memodal dan sebagainya. Mereka gunakan isu ini 13 tahun dah. Sekarang tiba-tiba mereka terpukul, tidak dapat menjawab isu ini. Mereka tidak akan putus asa. Saya yakin puak-puak UMNO dan jahat ini akan menggunakan isu, mencipta isu-isu yang baru sedemikian dalam masa-masa terdekat ini. Berwaspadalah tuan-tuan dan puan-puan. Mereka tidak akan henti. Tapi walau bagaimanapun, saya minta kawan-kawan UMNO di belakang, di Bera ni, balik bagi tahu JKKK, bagi tahu ketua cawangan, ketua bahagian, sudahlah, cukuplah. Anwar Ibrahim nak maafkan orang yang buat fitnah ini. Bertaubatlah kamu sebelum kamu dikenakan siksaan, tuan-tuan. Walau kamu boleh buat fitnah macam ni, mengaibkan Saiful. Saya nak tanya Saiful, siapa Saiful? Saiful yang buat laporan polis hari ini, mahkamah dah lepaskan, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana dengan Saiful? Mahkamah Syariah ada berbuat tindakan ke tidak? Ini hukum gazab. Ada 4 saksi, saksi tak ada. Dulu kau kata nak rujuk mahkamah sivil, mahkamah di ciptaan manusia, bukan hukum daripada Tuhan. Jadi mahkamah apa? Mahkamah ini pun nak bebaskan Anwar. Saksi bawang tak ada. Orang yang tuduh ini wajib dikenakan 80 kali sebatan. Setuju tuan-tuan dan puan-puan? Ini dia. Tapi sekarang utusan Malaysia, TV3 Suku masih membela orang ini, kerana mereka cuba akan lakukan berbagai-bagai helah untuk sabitkan Anwar. Jadi kita jangan tertipu dengan daya sedemikian. Saya minta kawan-kawan, jangan bicara lagi isu ini. Kita marah ke depan, kita minta Najib, kalau kamu anak jantan, sahut cabaran Anwar Ibrahim, debat isu ekonomi, isu pendidikan dan sebagainya. Anwar cabar Najib debat berkali-kali, Anwar cabar, tapi sampai hari ini Najib kecut perut. Orang wani debatlah, masuk TV, biar rakyat yang menilai, betul? Bagaimana dasar kerajaan, dasar duanya, bagaimana isu minyaknya, bagaimana pertahanannya, bagaimana ekonominya, biar debat. 2 pemimpin, ketua pembangkang dengan Perdana Menteri, debat. Tapi jangan kamu sombong Najib. Saya yakin dan percaya pihak rakyat akan datang. Sudah ku renung di dalam kitab, makin ku renung pada terdekat. Kalau rakyat berani bangkit di Bera ini, di Pahang pun kita berani bangkit,
Di negeri 9 kita tawan, Selangor kita pertahankan, Kelantan kita pertahankan, Perak kita tawan semula. Saya yakin dan percaya kita akan marah ke Putrajaya dan Dato' Sri Anwar akan diangkat sebagai Perdana Menteri dan Dato' Sri Najib adalah ketua pembangkang yang pertama dalam sejarah daripada UMNO Barisan Nasional, insyaAllah. Kawan-kawan di Pahang, kalau kita bangga ada Perdana Menteri daripada Pahang, betul? Kita bangga. Tapi berapa bulan akan datang, kita juga wajib berbangga. Kita juga mencipta sejarah ada ketua pembangkang dari negeri Pahang Darul Aman. InsyaAllah tuan-tuan. Sekali lagi tuan-tuan, kerana masa mencemburui saya, penceramah hebat ada di belakang Bang Mat. Jadi saya minta lah, kawan-kawan, kuatkan usaha kita. Seorang lain kali ada ceramah sedemikian, satu orang tarik 5 orang datang. Setiap kawan-kawan jemput 5 orang datang yang atas sepagar, termasuk kawan-kawan UMNO kita jemput datang, supaya mereka dapat maklumat. Kalau mereka di rumah hasil dengan TV3, saya agak khawatir tuan-tuan. Jadi saya mintalah bantuan daripada kawan-kawan, ibu-ibunya, mbaknya, rakan pejabatnya, semua kita panggil datang, supaya mereka dapat pendedahan informasi maklumat bagaimana pentadbiran Pakatan Rakyat di negeri Selangor dengan air percumanya, dengan skim mesra usia mahara kematian 2.500-nya, ya, dengan tawasnya 1.500, anak 18 tahun dapat 1.500. Bagaimana dengan job shoppingnya, bagaimana dengan budgetnya. Kita kalau nak terangkan bab Selangor ni, saya kena ambil 1 jam, tapi masa tidak mengizinkan.